klien saya ni adalah tuan punya kereta lah, yang ada pinjaman kereta, dia beli daripada used car dan dia nak jual. Bila jual tu biasanya kita pergi hantar ke Puspakom. Puspakom check rupanya kereta tu yang bercantum dua tu. Sambung dua tu, sambung dua. Jadi dia pergi datang jumpa saya dan meminta untuk tidak membayar loan tu. Sebab kereta yang dibeli tu adalah kereta yang memang tidak boleh dipakai di atas jalan raya mengikut undang-undang JPJ semualah. Jadi kami lawan dengan bank lah. Bila lawan dengan bank, akhirnya keputusannya kita menang. Sebab pihak mahkamah mengatakan bahawa itu adalah satu barang yang defektif. Jadi tidak boleh sebenarnya dibayar dan akhirnya loan dia dihapuskan lah. Bank tak boleh tuntut loan dia. Jadi bank akhirnya memanggil used car dealer tu yang kena bayar. Antara kes yang saya ada lagi dalam kepala saya boleh sebenarnya adalah kes paling recent lah kat Malaysia ni. Kita tak perlu sebut nama, tapi adalah antara intipati perbualannya adalah kes membuka aib pasangan. Walaupun sudah berpisah ataupun sebelum berpisah. Adakah dari sudut undang-undang ada boleh protect orang yang dibukakan aib ataupun untuk menyalahkan, dia macam boleh jatuh fitnah dan sebagainya kan? Ada tak undang-undang yang dia undang fitnah lah. Undang fitnah ni dia banyak berlaku di kalangan ahli politik. Banyak sangat. So kita kadang dengar ahli politik tu kena bayar banyak ni, berjuta ke apa semua kan. Jadi dia fitnah ni hanya akan berlaku jika apa yang dinyatakan itu tidak benar. Maknanya katakanlah seseorang itu dikatakan ataupun didakwa ataupun dituduh tidak membayar nafkah, katakan kan. Tapi terbukti di mahkamah dia membayar nafkah tu kan. Jadi dia boleh ambil tindakan fitnah. Tindakan kepada pasangan dia, bekas pasangan dia, mengatakan bahawa dia telah melakukan satu fitnah. Sebab menceritakan kepada orang ramai. Dan bila membuka aib ni, dia bukan sekadar kepada satu masyarakat yang besar. Kepada seorang lain pun dah dia kira buka aib dah. Maknanya, kalau katakanlah saya dengan Tuan Rahman kan, cerita pasal seseorang ini kan, kita berdua bercerita kan, saya membuka aib dia kepada kan? Jadi itu pun dah kira fitnah jika kenyataan saya tu adalah salah ataupun saya tak dapat betul-betul info yang benar kan. Jadi hanya pada seorang pun dah cukup dah. Yang penting mahkamah nak tengok adakah ianya benar atau tidak. Kalau tidak benar, dia akan tengok adakah perkara itu disebarkan kepada seorang orang yang ketiga. Tak kira seorang ke, dua orang ke, sejuta ke, 2 juta orang ke. Tak kira. Itu dah kira fitnah dah. Walaupun seorang. Walaupun seorang. Jadi bila dia cerita pada satu Malaysia, kalau perkara itu tidak benar, dia akan kena lah. Tapi kalau perkara itu benar, perkara itu perlu diperjelaskan di dalam mahkamah dan mahkamah kena tentukanlah sama ada ianya satu fitnah atau tidak. Tapi kalau perkara itu yang benar, tapi benar dia kena pergi pada mahkamah syariah dulu. Betul ke tak dia tak bayar nafkah? Kan? Selagi tak pergi ke mahkamah syariah, selagi itulah mahkamah sivil pun tak boleh, sebab fitnah ni di dalam mahkamah sivil, bukan di mahkamah syariah. Macam tu. Jadi hati-hatilah dalam menyebarkan segala informasi. Memang kena hati-hati. Seorang saja kita sebar pun dah kena. Seorang sahaja. Dan sebaran kita tu adalah sebaran yang tidak benar. Memang kena. Saya pun dah dapat maklumat dah. Banyak yang orang kata pasangan yang sama tu akan berbaik semula lah, apalah, keluar media sosial semua kan. Dia dah buat report dah kepada MC mengatakan itu semua tidak benar semua. Jadi orang yang buat cerita ni, walaupun dia tak tahu cerita, tapi dia buat cerita macam tu, dia pun akan kena juga dalam media sosial ni. Jadi media sosial ni sangat bahaya lah sebenarnya. Sangat bahaya. Maknanya kalau lah katakanlah tuan dapat daripada kawan tentang seseorang, kan, kita sebarkan pula ke orang lain kan. Share. Kita pun kena.
Walaupun asalnya daripada orang lain. Katakan asal daripada kawan kita A lah. Bagi pada kita, kau nak tahu cerita ni kan. Cerita, lepas tu kita pun, ni juicy ni. Bagi kau ni. Jadi dia, yang lain semua kena. Kalau orang yang tu nak ambil kes, nak buat kes. Ya, sebab kita pun sebarkan juga. Sangat bahaya di media sosial ni. Contohnya kalau dia sebar tu cerita pasal saya lah kan. Dia pergi ke A, B, C kan. Dia dapat C je. C petik B, B petik A. Kita boleh tarik semua, pergi jumpa court. Boleh lah. Yes. Apakah hukuman dia? Sebab apa? Ni sebab kita nak bagi more kepada awareness kan. Certain orang, certain bloggers kadang-kadang dia buat video, nak tahu tak, saya dengar dari si Polan ni, orang ni sebenarnya macam ni. Lepas tu masuk pula komen, dia ni memang macam ni, dia ni. Padahal semua tak ada bukti. Semuanya bercakap atas cerita orang lain, orang lain. Hukumannya apa sebenarnya? Okay, dia ada dua kes macam ni. Satu jenayah. Jenayah ni kita buat report kepada katakan MCMC ataupun kita buat report kepada polis, mereka yang ambil tindakan. Katakanlah pihak pendakwaan dia kata ni ada kes ni. Jadi dia akan dakwa mengatakan ada salah. Okay, salah tu maksudnya di bawah kanun kesihatan lah. Dia adalah dia punya denda berapa, sama ada kena sebat ke ataupun kena masuk penjara ke, tu ada dia punya nilai dah. Tu saya tak berapa mahir sangat yang tu. Tetapi kalaulah kata kita nak dapat pampasan disebabkan kita rasa reputasi kita dah jatuh, kita daripada kita ni nama kita cantik semua kan. Jadi itu tidak ada hadnya. Tak ada had. Tak ada had bawah, tak ada had tinggi. Maksudnya kita boleh letak berjuta-juta ke, kita boleh letak RM10 boleh, kita boleh letak RM1 pun boleh. Sebab kadang-kadang macam ahli politik ni kan, dia sampai ke tahap dia saman orang tu, ahli politik yang lain. Ahli politik dia boleh cakap, aku nak daripada engkau minta maaf je. Buat minta maaf dalam surat khabar, settle kes kita. Cukup. Boleh juga macam tu. Dan mahkamah akan tengok pada kita punya reputasi kita, macam mana dakwaan atau tuduhan tu, fitnah tu menyebabkan kita punya bisnes kita ke jatuh, nama kita jatuh, kita punya perkahwinan ke rosak, semua macam-macam. Jadi yang tu kita boleh letak satu amount yang kita rasa setimpal dengan kita punya ni. Jadi itu kita kena tekan pada mahkamah lah. Kita kena bagi bukti kejatuhan daripada kita punya sale. Katakanlah kita ni jenis buat sale kan. Sale kita daripada 1 juta tiap tahun, disebabkan benda ni jadi 100,000 je. Boleh tunjuk daripada mula dia keluarkan fitnah tu sehinggalah katakan 3-4 bulan lepas tu, daripada 1 juta kita punya ni tiap bulan, kita dapat 100,000 je setiap bulan. Jadi tu mahkamah akan kira juga. Jadi benda tu akan bergantung kepada keputusan mahkamah lah. Mahkamah akan tengok, memang teruk dia ni kena semua kan. Dan selain daripada tu, ada juga kalau pergi pada peguam akan minta kos teladan. Teladan ni maksudnya satu punishment kepada orang yang memberi fitnah tu, membuat fitnah tu supaya tidak melakukan lagi. Jadi macam-macam lah dia panggil ganti rugi tu. Ganti rugi teladan, ganti rugi yang tidak boleh ditaksirkan. So macam-macam lah yang tu. Jadi tidak ada hadnya untuk kita tuntut berapa yang sepatutnya kita dapat. Boleh ke macam saya dah teringat kan, macam contoh ada artikel-artikel yang lepas-lepas ni yang memang tak sahih lah. Dia buat statement, dia bukan buat tanda soal. Dia selalu kan buat tanda soal untuk selamat kan. Dia buat statement dan saya pernah suarakan sebab statement ni salah ni. Kalau tak betul kan, saya akan ambil tindakan. Dan dia mungkin ingat saya main-main. Dan benda tu dah berlarutan 2-3 tahun. Memang saya tak ambil tindakan lagi sebab saya pun sendiri banyak kerja, banyak sesuatu. Tiba-tiba saya nak ambil tindakan. Ada masalah ke? Tak ada masalah sebab di mahkamah sivil ni dia 6 tahun. 6 tahun. Maknanya kalau lah kata dah 5 tahun ataupun nak sampai dah 6 tahun kita buat tindakan masih boleh lagi. Tapi selepas 6 tahun daripada berlakunya perkara tu dah tak boleh dah. Maknanya boleh dibuang kes tu. Sebab dah melalui tempoh 6 tahun tu. Tapi mahkamah juga akan tengok bila kita kata bila kata kita ambil sekarang kan, kita ambil sekarang, mahkamah akan tengok balik lah kenapa baru nak ambil. Jadi dia punya anggapan pada mahkamah tu macam tak berat lah, maksudnya Mamat ni walaupun dia kena fitnah tapi dia
ambil acuh tak acuh je. 3 tahun lepas tu baru nak ambil kan, baru nak ambil tindakan kan. Jadi dari segi mahkamah pun dia akan fikir ni maknanya taklah berat sangat. Jadi untuk dia bagi satu keputusan amount tu, mungkin dia akan bagi. Tapi mungkin dia dah turun dah. Sebab dia tak rasa sense of panic tu. Ya, tak ada. Tak ada. Macam kes tu, macam saya lah, adalah sebab saya menunggu bila dia nak turunkan. Sebab tu dia mungkin drag satu time dan mungkin kita pun tak nak rasa macam payah lah kena naik turun mahkamah untuk hadap benda ni kan. Tapi bila dia biar lama, dia dah rasa macam mencabar kita lah. Kau nak buat keputusan, kalau kau tak buat, aku anggap kau macam okey lah. Kau ni sembang je lebih, macam tu lah kan. Ya, betul. So kita rasa macam nak teach a lesson lah dekat diorang ni. Sebab selambrono sangat menggunakan nama kita untuk dapatkan clickbait lah orang kata kan. Itulah isu-isunya tu saya bertanya. So boleh ambil tindakan 6 tahun tempohnya. 6 Jangan tahun. lebih. Kalau lebih memang dah tak boleh. Tak adalah, tak boleh dah. Tak boleh dah. Okay. Jadi sempat lagi ni. sempat lagi lah. Sempat lagi lah. Siap lah ni. Dan biasanya kadang-kadang orang ni dia just nak teach a lesson lah macam tu kan. Teach a lesson. Kadang-kadang bila dah masuk ke mahkamah tu kita akan cakap biasanya buat apa orang kata tu permohonan maaf di surat khabar ke apa ke ataupun di media sosial ke, dan bayar sebanyak-banyak ni macam tu je. Biasanya boleh berlaku macam tu lah. Tapi kalau dia lawan lah. Lawan akhirnya mahkamah akan tentukan lah berapa yang patutnya ni dapat tu lah. Faham. Okay, clear bagi faham saya. Banyak lah dia yang terbuka. Itu yang saya minat kita nak buka topik perundangan ni. Sebenarnya perundangan ni bagi saya sangat luas, banyak yang kita tak tahu lagi. Ini soalan yang saya rasa ramai yang tanya-tanya lah dalam keadaan ni hutang. Okay. Bagaimana kita contoh ada seseorang berhutang dengan kita. So amount tu lebih daripada 10,000 lah katakan. So dari segi sudut perundangan, apa yang kita boleh buat untuk tuntut hutang tu? Alright. Hutang ni dia ada dua benda. Satu, hutang yang orang bagi, contohnya katakan kita bagi pada kawan kita lah. Ini hutang macam hutang yang bank bagi hutang. Kan aku ada masalah sikit keluarga ni lah. Pinjam 10,000 boleh tak? Contoh lah pinjam 10,000 boleh tak? Boleh? Ambil 10,000. Dia tak bayar. Jadi proses ataupun tindakan nak bagi hutang tu tak ada masalah. Mana boleh lagi dari segi undang-undang. Tapi kalau kita katakan kepada dia, aku bagi hutang kau 10,000 ni, kau bayar balik 15,000. Dah ada interest tu. Dah ada faedah tu. Itu tak boleh. Yang tu tak boleh sebab hanya organisasi yang diberi lesen oleh bank negara atau oleh undang-undang hanya boleh melakukan perkara tersebut. Mana kalau kita nak bagi pinjam pada orang 10,000, kita kena ambil balik 10,000. Tak boleh lebih. Yang tu boleh. Hutang berdasarkan kepada perkhidmatan ataupun jual barang. Itu tak ada masalah. Sebab itu adalah perdagangan ataupun perniagaan. Tak ada masalah yang tu. So dua tu beza tu. Hutang dari segi memberi duit dan minta balik duit. Ini hutang, kita bagi perkhidmatan kita macam peguam bagi perkhidmatan kita dan pihak klien bayar perkhidmatan tu. Ataupun beli kereta, dapat kereta, bayar duit. Kan? Hutang yang kedua tu pula, yang tu sama juga 6 tahun. Dalam tempoh 6 tahun kena buat apa-apa tindakan lah. Memfailkan di mahkamah ke, hantar surat ke, mengatakan memang dia terhutang semua. Jadi yang tu nak kena, kalau lebih 6 tahun habis burn. Perkara tu burn. Hutang tu ada, tindakan tu berlaku, tapi undang-undang mengatakan sebab awak dah ambil tindakan lebih pada 6 tahun, tak jalan. Tak boleh dah. 6 tahun daripada mula bagi hutang ataupun daripada berlaku hutang tu. Daripada berlaku hutang tu. Maksudnya katakanlah kita bagi hutang pada 1/1/2024. Nak bayar balik, janji bayar balik 30/12/2024. Dia tak bayar. So berlaku tu lah 30/12/2024 tu. Sebab itu pelanggaran dia. Jadi daripada itulah 6 tahun berlaku.
Bukan daripada hari bukan daripada masa bagi duit tu. Ikut Sebab janji lah. Sebab janji kita bagi balik, bayar balik 30 hari bulan. Contoh macam barang jugalah. Barang, kita bagi barang, okey lah, tak apalah, aku bagi apa yang biasa korang panggil apa, deferment tu apa, kita bagi dia macam biasa orang kalau supplier kan, kita bagi 3 bulan. Term tu kan, term kan, 3 bulan bayar. Kan? Tak bayar. So daripada yang bulan ketiga tu lah, tidak bayar tu. Itu berlakunya kausa tindakan tu lah. Sebab dia dah langgar masa tu. Jadi 6 tahun daripada tarikh tu. Jadi biasa di mahkamah sivil, kalau kita dapat buktikan hutang tu, kita juga dapat tuntut daripada pihak sana kos. Kos kita nak filekan kes tu. Tapi kos filekan kes tu tidak sama dengan kos peguam. Biasa masyarakat kita ni, dia ingatkan, okey, Cik Amir, saya lantik jadi peguam, boleh tak dalam tuntutan saya nanti ni, kalau kita menang, kos Encik Amir yang saya kena bayar, katakanlah saya kena bayar Encik Amir RM10,000 katakan, tuntut daripada orang tu. Boleh letak, tapi biasanya tidak. Tidak, mahkamah tidak akan bagi. Mahkamah biasanya akan bagi sebab dia ada peruntukan dia. Peruntukan dia akan cakap kos kalau tuntutan RM10,000 macam ni. Tak sampai dengan amount yang di-charge oleh peguam. Jadi boleh tuntut tapi tak sebanyak fee yang peguam tuntut, bukan tuntut, peguam kenakan pada anak guam dia lah. Jadi yang tu dia akan menang, maknanya kalau dia menang dia akan dapat dia balik ganti rugi dia. Lepas tu dia akan dapat juga bukan bagi ganti rugi, dia punya sepatutnya orang tu bayar. Lepas tu dia akan dapat pula ganti rugi kos, sebab dia terpaksa lantik peguam, dia terpaksa pergi ke mahkamah. Jadi kos tu semua akan mahkamahkan ni. Tapi satu lagi masyarakat tak faham, bila perintah keluar, perintah katakan XYZ company ni kena bayar kepada ABC company sebab tak bayar hutang tu kan. Katakan XYZ tak bayar juga. Habis kat situ je. Kita terpaksa pergi satu lagi langkah untuk menguatkuasakan perintah tu pula. Menguatkuasa tu ataupun melaksanakan perintah tu, sama ada kita bankruptkan dia. Itu baru bankrupt kan. Baru bankruptkan ke ataupun kita committal ke. Maknanya kalau you tak bayar, you tak dapat memberi satu alasan yang kukuh kepada mahkamah kenapa you tak bayar RM10,000 tu, you akan dimasukkan penjara. Ataupun saman penghutang parkiman. Maknanya kita bawa kepada mahkamah satu lagi tindakan. Mahkamah akan tanya dia, kenapa kamu tak boleh bayar RM10,000? Oh, sebab sebenarnya saya ni masa saya ambil loan tu saya masih mampu lagi, tapi sekarang saya dah kena buang kerja. Jadi mahkamah akan bagi setiap bulan kau bayar berapa? 200. Mampu bayar 200? Okey, 200 sampai habis. Jadi perintah yang pertama tu tak semestinya kita dapat duit kita. Kita kena pergi pula yang kedua. Itu masyarakat biasanya tak tahu yang tu. Dia ingatkan bila dah dapat perintah pertama, oh kita menang. Bila saya nak dapat duit saya ni? Kan bila? Kenapa tak bayar lagi ni? Kan? Jadi kena ambil satu lagi langkah. Jadi itulah yang kadang-kadang masyarakat ni kata tak adil lah bagi dia kan, tak adil, tapi itulah undang-undang. Dia ada proses dia tu. Dan setiap kali proses dia menang, dia akan dapat ganti rugi sedikit. Mahkamah akan bagi sebabkan oleh pelanggaran oleh pihak yang tak bayar tu. Tapi masa tu lah. Jadi masa tu. Faham? Clear. So, yang mana-mana berhutang kat luar sana, silalah beringat. Sila beringat. Kita ada undang-undang. Mungkin kita asyik bercakap pasal kes je kan. Ni kot ada orang yang kat sana yang menonton ni nak mendapatkan khidmat Tuan Amir. Sebab berdasarkan apa Tuan Amir cerita ni, mudah untuk faham. Kadang-kadang explanation ni yang kita tak dapat. Kita jadi termenga-menga apa yang nak terjadi ni kan. Untuk kontak Tuan Amir sendiri, ada firmnya ke atau? Ada. Saya di Seksyen 9 je. Seksyen 9 Shah Alam. Dekat je dengan Roshan Mat tu. Dah berapa tahun dah kami sana. Lama dah. Saya pun praktis ni sejak 1996 lagi. Dah lama dah. Umur pun dah tak muda dah umur ni. Nampak muda. Jadi boleh contact saya anytime. Saya punya handphone memang
public. Boleh cakap ke nombor handphone? Boleh, tak ada masalah. Nanti kita keluarkan kat Keluarkan Tapi saya kat sekarang lah 019-2166-000. Saya punya partner pun Ellie pun public juga. 019-3199-007. Biasa orang kata, ni James Bond ni. Senang orang nak query kan, nak tanya ke apa, kadang-kadang diorang nak bertanya tapi nak pergi pusat guaman ni, call je lah senang ke WhatsApp saja kan. Memang kami sebenarnya orang yang telefon kami ataupun kalau kami tak angkat tu biasanya kami dalam mahkamah. Sebab kami kadang-kadang pagi petang kami dalam mahkamah. Message kita akan jawab. Apa sahaja kita akan jawab. Dan kalau dia nak lebih lanjut, kita buat Google Meet ataupun kita jumpa. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kami bersedia. Baik, boleh. Mungkin antara yang akan mesej tu saya lah. Sebab saya memang geram dengan artikel tu. Nama saya simpan kan. Orang nanya kita tak boleh diam. Kan dia nanya orang lain pula. Ya, betul. Kan? Cuma itulah yang apa yang terjadi kat saya. Dia buat clickbait dekat YouTube, dia tak letak tanda soal. Dan dia buat macam itu statement saya. Itu berani dia kan. Kita yang tengok. Saya dulu belajar QS, adalah belajar sikit law of construction. Kena hati-hati juga apa yang kita sebut kan. Betul. Ni selamberono sangat. Itu yang saya bila dah dapat information ni macam ni, lagi rasa macam ni dah boleh ni buat kan. Mungkin ada siapa yang rasa dia ternaya hak-hak dia diambil ataupun apa sahaja bentuk penganiayaan lah kan. Yang boleh kita bawa ke undang-undang, boleh telefon Tuan Amir kan untuk dapatkan lagi pencerahan. Boleh ke tidak sebenarnya? Boleh. Kita takut kita pergi pun kita kalah. Better jangan pergi. Macam itulah kan. Saya ada pengalaman dengan Tuan Amir ni. Tuan Amir advice saya untuk ni kan. Saya baru bagi screenshot saja. Terus orang bayar hutang tu. Mungkin itu boleh dipraktikkan. Yalah. Kadang-kadang orang ni nak macam tu. Dia nak ada gek tu kan. Kadang-kadang biasanya saya punya pengalaman pun dapat surat lawyer dia kelang-kabut dah. Tu kadang. So sikit lagi lah soalan yang saya sebenarnya lama nak tanya daripada sesi hari tu kan. LOD. So andai kata kita hantar LOD kepada satu pihak dan satu pihak tu menolak untuk menerima surat tu atau melarikan diri. So apa efek dia ke kes tu? Dia LOD ni sebenarnya tidak ada apa-apa pun kata terikat mana-mana pun. Kita boleh je terus filekan kes tanpa LOD. LOD ni hanya untuk orang kata gertak lah kalau bahasa ni kan. Gertak dia bahawa kalau kau tak ambil tindakan, aku akan ambil tindakan ke mahkamah. Itu je sebenarnya. Maknanya ianya boleh dihantar secara biasa, boleh diserahkan ataupun secara WhatsApp boleh. So copy boleh. Tak ada masalah. Ianya tidak memberi satu kesan kepada tindakan kita di mahkamah nanti. Tak ada pun mahkamah kata kau dah hantar LOD ke tak? Tak ada. Tak perlu. Boleh terus filekan kes je. Cuma LOD ni untuk kita memberi peringatan kepada orang tu, I'm serious. I am very serious ni kan. Kau tak buat, pergi ke mahkamah. Tapi kalau ikut pengalaman Tuan Amir, bila hantar LOD tu biasanya tu akan bertindak lah. Ya, akan bertindak. Tapi ada jugalah yang degil ni. Yang dia rasa macam dia ni aku percaya dia ni bukan ni pun. Dan dia dapat je saman baru boleh menggabah. Itulah dia. Terima kasih banyak. Padat. Kita sebenarnya boleh nak buat sembang lagi tapi kita tahu Tuan Amir pun dalam urusan kan. Jadi sebelum kita tutup ni kita ada sedikit orang kata tu buah tangan lah daripada bin Arif selaku penaja bersama kan. Boleh pilih salah satu bau dekat sini kan. Mungkin untuk pasangannya sekali kan. Dia bauan daripada Oud, daripada bin Arif ada 7 bau dan dia bau dia mesra wuduk lah. Alhamdulillah. Boleh bawa dalam solat. Yang lelaki mana, yang perempuan mana? Ya, dia ikut nama tu, nama yang lelaki tu kan. Imam Al-Haq. Tu Al-Haq dia bagus nama ni. Tiga yang lelaki kan? 3 lelaki, 4 universal lah. Latifah, Zahra, Fatimah, Sumayyah. Fatimah lah kot. Fatimah ya. Fatimah lah. Baik. Ni daripada mana? Bin Arif. So kalau nak bawa pergi solat senang lah nanti kan. Bawa masuk mahkamah aku mana tahu kan. Berseri sikit baunya. Terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi dekat bin Arif juga selaku penaja kita. Dan yang paling special daripada Tuan Amir lah. Perkongsian yang sangat clear. Tak rasa macam complicated sangat pun. Simple untuk faham. Dan mungkin yang menonton ni akan terinspirasi untuk ambil apa-apa tindakan yang dirasa perlulah. InsyaAllah.
Terima kasih banyak Tuan Amir ya. Sama. Jadi kepada siapa yang menonton isi minyak dulu, InsyaAllah kita akan panggil lagi Tuan Amir. Mana tahu kan. Silakan. Kita dah lapang, kita panggil betul-betul. Kita hurai satu-satu kes ke manalah tahu kan. Mungkin lepas ni pasal syariah lah pula kan. Untuk isi ilmu macam isi minyak dulu. Isi minyak tu. Kalau kereta dia perlukan minyak. Ya betul. Kalau kita perlukan ilmu untuk teruskan kehidupan kita. Betul. Sama je konsep dia kan. Ya betul. Jadi kita jumpa lagi dalam isi minyak dulu by Transmati Otomotif. Ingat, isi minyak dulu supaya tak terhenti di tepi jalan. Isi ilmu dulu supaya tak terkandas dalam kehidupan. InsyaAllah ya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.